Oke. Oke, kita boleh mulakan surah Qasas mulai ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah oleh engkau. Macam mana, tak dengar ya? Oh, 3. Okey. Tersalah dengar. Okey ya, ayat 31 bukan 71 ya, 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'an, dan bahawa Alki, lemparkanlah oleh engkau asoka, akan tongkat engkau. Falamma, maka manakala Ro'aha, telah melihat ia akannya, tahtazu, ia bergerak-gerak, ka'annaha, seolah-olah ia, janun, seekor ular. Wala, telah berpaling ia, mudbiron, membelakang. Walam, dan tidak, yu'aqib, ia menoleh. Ya Musa, wahai Musa, Aqbil, menghadap semulalah oleh engkau. Wala tahaf, dan jangan engkau takut. Innaka, sesungguhnya engkau, minal aminin, daripada orang-orang yang aman. Baik, simak semula. Cerita ini yang mana Nabi Musa AS keluar daripada Madian menuju ke Mesir setelah dia menunaikan perjanjian, iaitu mas kahwin, mengahwini anak Nabi Nabi Shu'aib. Setelah habis tempohnya, dia bawa isterinya ke Mesir. Selama dia tinggal di Madian tadi lebih kurang 8 ataupun 10 tahun mengikut perjanjian. Lepas tu dia nak arah ke Mesir.
Dia nampak api, lalu dia dekati api tadi, dan disuruhlah istrinya tinggal seketika. Dia nak menghampiri api itu. Jadi bila dia hampiri, baru tiba-tiba ada seruan memanggil. Dikatakan, ya Musa, inni anallah. Wahai Musa, akulah Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi ya, disitulah Nabi Musa, cerita Nabi Musa berkata-kata dengan Allah SWT, ya, dengan sebenar-benar perkataan. Ya. Tidak ada berlaku kepada nabi-nabi lain. Jadi Nabi Musa terakam dalam Quran, wa kalamallahu Musa taklima. Ya. Allah berkata-kata dengan Musa sebenar-benar kalam. Baik, setelah Nabi Musa mendengar seruan itu, dan Nabi Musa, Allah berfirman kepada Musa supaya, dan dalam ayat lain saya boleh ceritakan bahawa apa yang ada di tanganmu wahai Musa, kata Allah. Sedangkan Allah Maha tahu. Dia katakan bahawa tongkat untuk mengait daun-daun untuk memberi makan binatang. Wa an alqi asaka, dan bahawa campakkanlah oleh engkau atau lemparkanlah oleh engkau akan tongkat engkau. Di suara itu menyuruh Nabi Musa menyuruh Musa lemparkan tongkatnya. Falamma ra'aha tahzu, maka manakala telah melihat ia, akannya ia bergerak-gerak ka'annahajan, seolah-olah ular, wala mudbiran, telah berpaling ia membelakang, walam yu'aqib, dan tidak ia menoleh. Nabi Musa takut. Dia tengok-tengok tongkatnya bergerak jadi ular. Jadi dia takut, dia membelakang, tak nak tengok. Macam bahasa kita, tak nak tengok. Jadi suara itu memberitahu, ya Musa, akbil wala ta'ud. Wahai Musa, menghadaplah kembali dan janganlah engkau takut. Innaka minal aminin, sesungguhnya engkau daripada orang-orang yang aman. Suara itu memberitahu demikian. Kemudian sama lagi ayat yang seterusnya, 32. Usluk, masukkanlah oleh engkau. Masukkan oleh engkau yadaka, akan tangan engkau. Fi jaibika, dalam poket engkau. Tahruj, ia keluar. Baydok, putih. Putih, baydok. Kalau muzakkar, abyad. Kalau muannas, baydok. Kalau macam kita sebut aswad. Aswad hitam untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, sauda. Sauda, itu perempuan, hitam. Kalau putih, abyad. Kalau perempuan, baydok. Jadi baydok ni putih. Min ghairi su'in. Min ghairi dengan tidak. Min ghairi dengan tidak. Su'in, sakit. Wadmum, dan kepitlah oleh engkau. Dan kepitlah oleh engkau. Atau bahasa lain ada dekap. Dekapkanlah oleh engkau.
Ya, dekap bahasa lain. Ilaika kepada engkau. Janahaka akan nanti ilaika kepada engkau. Janahaka kepada sayap engkau. Sayap engkau, bracket badan. Apa ni? Tubuh. Bracket tubuh. Ya, mana tadi? Minar ro'bi. Dari ketakutan. Daripada ketakutan. Daripada ketakutan. Fazanika, maka inilah. Ini nanti. Maka inilah dua. Maka inilah dua. Burhanani. Dua keterangan. Min daripada Rabbika Tuhan engkau. Ila Fir'aun kepada Fir'aun. Wa malaihi dan pembesar-pembesarnya. Innahum sesungguhnya mereka. Kanu adalah mereka. Kauman kaum. Fasikin orang-orang yang fasik. Baik, saya masuk dulu ya. Tadi tongkat suruh campakkan jadi ulah. Kemudian suara itu memberitahu lagi, usluk yadaka fi jaibika. Masukkanlah oleh engkau akan tangan engkau dalam poket engkau. Tahruju bayda. Ia keluar putih. Min ghairi su'in. Ya, bukan kerana sakit. Jadi Nabi Musa, ya, arahan itu menyuruh Nabi Musa apa? Masukkan tangannya ke dalam poket, kemudian suruh keluarkan. Bila dikeluarkan tengok putih. Tangan Nabi Musa tu putih, putih macam bercahaya. Tapi bukan sakit. Biasanya kalau putih ni sakit sopak. Ya, sakit sopak tu tangan dia putih. Putih yang macam terbakar. Jadi itu sakit sopak. Tapi ni bukan sakit. Keluar putih. Putih tu ya bercahaya. Bila tengok ya tangan tu bercahaya. Ini yang kedua. Ya. Kemudian wadmum ilaika. Dan suara itu memberitahu lagi. Dan dakaplah oleh engkau. Atau dan kepitlah oleh engkau. Ilaika kepada engkau, janahaka kepada sayap engkau. Ataupun badan engkau. Minar ro'bi daripada ketakutan. Maknanya kalau kita takut. Ya, kalau kita takut, kita suruh dakap badan. Ya. Ini pelajaran jugalah. Maknanya kita buat peluk macam ni. Buat peluk. Nampak tak? Peluk macam ni. Peluk. Ya, kita peluk. Macam tu. Kalau kita rasa takut atau berdebar-debar, ya, kita buat macam tu. Sebab Allah mengajarkan Nabi Musa, kalau dia rasa takut, ya, berdebar-debar menghadapi Fir'aun, ya, suruh dakapkan tubuh. Itu nak menghilangkan takut atau debar-debar. Ya. Itu pelajaran lah. Ya. Pelajaran yang boleh diambil. Kalau terkena pada kita takut atau berdebar-debar, ya, kita dakapkan tangan kita ke badan kita. Itu satu pelajaran yang Allah bagi tahu, ya, kepada Musa. Fadzanika burhanani min rabbika. Maka dua ini
dua keterangan daripada Tuhan engkau. Satu tongkat jadi ular, satu tangan ia keluar putih bercahaya. Itu dua keterangan yang boleh dijadikan bukti kebenaran atau Musa sebagai Rasul Allah. Ila Fir'aun wa mala'ihi, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Maknanya untuk bawa kepada dia, untuk dijadikan sebagai bukti di depan Fir'aun dan juga pembesar-pembesar Fir'aun. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum orang-orang yang fasik. Ya, itulah manusia yang diterangkan dalam ini. Fir'aun dan pembesarnya adalah golongan fasik yang tidak reti untuk mentaati atau mengikuti kebenaran dan mendakwa dirinya pula sebagai Tuhan. Itulah Fir'aun. Baik, sama lagi ya. Qala telah berkata ia. Ayat 33. Ini yang baru masuk ayat 33 surah Al-Qasas. Baik, sambung. Qala telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, qataltu, telah membunuh aku, minhum, daripada mereka, nafsan, akan satu diri, fa'akhafu, maka aku takut, an bahu, yaktuluni, mereka membunuh akan daku. Ayat 34. Wa ahi, dan saudaraku Harun, wa dia, absohu, lebih fasih, minni, daripadaku, lisanan, akan lidahnya. Lisanan, akan lidahnya. Farsilhu, maka utuslah oleh engkau akannya. Ma'ya, bersamaku. Ridaan, sebagai pembantu. Yusaddiquni, ia membenarkan akan aku. Ini sesungguhnya aku, akhafu, aku takut, an, bahwa, yukadzibuni, mereka mendustakan akan aku. Saya semula. Nabi Musa menyatakan kepada Allah apa yang tersirat dalam hatinya, yaitu dia nak pergi Mesir, dan Allah perintahkan suruh menghadap Fir'aun.
Jadi dia adalah orang yang jadi buruan untuk dibunuh. Jadi itulah yang dia khawatirkan. Maka dia mengadulah kepada Allah. Qala, telah berkata, ya Rabbi, inni qataltu minhum nafsan. Sesungguhnya aku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh aku daripada mereka akan satu diri. Atau kita bahasakan, aku telah membunuh satu diri, satu jiwa, daripada kalangan mereka. Fa khaufu an yaqtuluni, maka aku takut bahawa mereka membunuh akan aku. Jadi Nabi Musa mengadu pada Allah, sedangkan Allah lebih mengetahui. Tidak salah kalau kita mengadu kesalahan kita pada Allah. Wa akhi Harun, dan saudaraku Harun, wa absahu minni lisanan, dia lebih fasih daripadaku lisannya, ataupun lidahnya. Fa arsilhu ma'iyah, maka utuslah oleh engkau akannya bersamaku. Rida'an yusaddiquni, sebagai pembantu, ia membenarkan akan aku. Inni akhafu an yukazzibuni, sesungguhnya aku takut bahawa mereka mendustakan akan aku. Jadi Nabi Musa terfikir, ada sepupunya, Nabi Harun. Jadi dia mintalah mengadu pada Allah, dia minta supaya Nabi Harun itu dapat jadi pembantu dia. Sebab dia lebih fasih lisannya atau lidahnya daripada aku. Kenapa Nabi Musa tak fasih? Nabi Musa lidah dia luka. Semasa dia dipelihara oleh Firaun waktu kecil, Nabi Musa dibagi kaca dengan api. Jadi Firaun nak menguji Nabi Musa waktu kecil tadi, dibagilah kaca dengan api. Jadi dua-dua ni kan bahaya. Kalau api dia ambil semasa dia kecil lagi, dia masih kanak-kanak, masih bodoh lagi, tentu masuk mulut. Tapi oleh kerana api itu panas, setulah seorang budak ni, dia tak akan pegang sekali lagi bila panas. Maka dia ambillah kaca, dimasukkan dalam mulut, maka lukalah lidah Nabi Musa terkena kaca tu. Jadi Nabi Musa kalau cakap ni macam orang pelat. Orang pelat ni kalau kita tak faham, memang tak faham pun. Terlampau pelat tu tak faham. Jadi lidah dia luka kerana itu. Sebab itu sampai dia dewasa, kalau dia cakap kadang orang tak faham. Jadi kuatir nanti dia di depan Firaun, dia cakap dengan Firaun, Firaun tak faham. Sebab itu dia minta tolong Nabi Harun bersama, supaya Nabi Harun dapat menterjemahkan cakapnya kalau Firaun tu tak faham cakap Nabi Musa. Jadi itu yang Nabi Musa minta, supaya Nabi Harun dapat bersama dengannya. Itu puncanya. Dan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu doa Nabi Musa alaihissalam. Sebab dia minta supaya apa yang dikatakan tu biar mereka faham. Minta pada Allah. Itu doa Nabi Musa. Baik, sama lagi ayat 35. Qala, telah berkata nanti. Qala telah berfirman ni Allah, jawab Allah ni. Qala telah berfirman sana syuddu, bakal kami teguhkan,
bakal kami teguhkan adudaka, lengan engkau, biahika, dengan saudara engkau, wa naj'alu, dan kami jadikan, lakuma, bagi engkau berdua, sultanan, kekuasaan. Fala, maka tidak, yasiluna, mereka sampai, ilaikuma, kepada engkau berdua. Ini banyak menunjukkan berdua ya. Kalau seorang ilaika, kalau berdua ilaikuma. Ya, kalau ramai ilaikum. Ni. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Antuma, engkau berdua. Daripada anta, engkau, antuma, engkau berdua. Ini bukan berdua, Musa dan Harun. Ya. Waman, dan orang yang ittaba'akuma, telah mengikut ia akan engkau berdua. Telah mengikut ia akan engkau berdua, al-ghalibun, orang-orang yang menang. Baik, saya semula. Nabi Musa dah mengadu pada Allah. Jadi apa jawab Allah? Qala, telah berfirman ia, sana suddu adudaka bi akhika, bakal kami teguhkan lengan engkau dengan saudara engkau. Ya. Maknanya Allah sudah memberikan kekuatan dengan adanya saudara Musa, iaitu Harun bersama dengannya. Wa naj'alu lakuma sultanan, dan kami jadikan bagi engkau berdua kekuasaan. Maknanya Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Musa dan Harun. Fala yasiluna ilaikuma, maka tidak mereka sampai kepada engkau. Maknanya kalau mereka nak buat kejahatan kepada Nabi Musa, contohnya mereka nak bunuh Musa, contohnya, mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Allah telah memberikan kekuasaan kepada Nabi Musa dan Harun. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Antuma, engkau berdua, wa manittaba'akuma, dan orang yang telah mengikut engkau berdua, al-ghalibun, orang-orang yang menang. Ya, ini janji Allah. Engkau berdua, Musa dan Harun, dan orang yang mengikut engkau berdua akan menang. Itu bahasanya. Ya. Itu jaminan Allah. Jadi bila Allah sudah memberi satu jaminan, maka Nabi Musa pun merasa dirinya ada satu kekuatan. Jadi tak takut lagi, tak gentar lagi dia nak berdepan dengan Fir'aun dan juga pembesar-pembesar Fir'aun. Dia tak heran lagi. Macam itulah. Ya. Kalau tidak, jiwanya rasa kecil. Ya. Baik, sambung ayat 36 ya. Falamma, maka manakala. Ja'ahum, telah datang ia kepada mereka. Musa, oleh Musa. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Bayinat, yang terang. Qalu, telah berkata mereka, ma haza, tiada ini,
illa sihrun, melainkan sihir. Muftara, yang diada-adakan. Wama, dan tiada. Sami'na, telah mendengar kami. Bihaza, dengan ini. Fi abaina, pada bapa-bapa kami. Al-awwalun, orang-orang yang terdahulu. Semak semula. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinat. Maka manakala telah datang ia kepada mereka oleh Musa. Maksudnya apa? Ya, setelah Musa datang kepada mereka, iaitu kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya, dengan ayat-ayat kami yang terang. Mana? Ya, dengan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada mereka. Termasuklah tongkat jadi ular ditunjukkan, tangan bercahaya ditunjukkan. Tapi apa jawab mereka? Qalu, telah berkata mereka, ma haza illa sihrun muftara. Tiada ini melainkan sihir yang diada-adakan. Dituduhlah Musa mengamalkan sihir. Wa ma sami'na bihaza, dan tiada telah mendengar kami dengan ini fi abainal awwalin, pada bapa-bapa kami yang terdahulu. Apa yang Nabi Musa untuk mengajak kepada menyembah Allah, dianggapnya oleh mereka, kami tak pernah dengar pun ada Tuhan selain aku. Macam itulah bahasanya. Tak pernah dengar daripada moyang-moyang kami yang ada Tuhan macam mana engkau katakan, ya Musa. Baik, sama lagi. Waqala, dan telah berkata ia. Musa oleh Musa. Rabbi, Tuhanku. A'lamu, lebih mengetahui. Biman, dengan orang yang. Ja'a, telah datang ia. Bil huda, dengan petunjuk. Min, daripada. Indihi, di sisinya. Waman, dan orang yang. Takunu, adalah ia. Lahu, baginya. Akibatu, kesudahan. Adar, negeri. Innahu, sesungguhnya dia. La yuflihu, tidak ia beroleh kejayaan. Az-zalimun, oleh orang-orang yang zalim. Simak semula. Wa qala Musa, dan telah berkata ia oleh Musa, Rabbi a'lamu, Tuhanku lebih mengetahui biman ja'a bil huda, dengan orang yang telah datang ia dengan petunjuk. Wa min indihi, daripada sisinya. Maknanya mereka tak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa AS.
Dan mereka mengatakan tak pernah pun moyang-moyang kami mengatakan ada Tuhan selain aku. Jadi Nabi Musa jawab apa? Tuhanku lebih mengetahui dengan orang yang telah datang ia dengan petunjuk daripada sisinya. Tuhan saja yang maha mengetahui. Ya, apa yang aku datangkan ini. Bahasa dia macam tu. Wa man takunu lahu akibatud dar. Dan Tuhanku juga lebih mengetahui ya, akan orang yang adalah ia baginya kesudahan negeri. Ya, Tuhan tahu ya, orang yang ya, adalah ia memperolehi kesudahan negeri, iaitu akhirat. Innahu la yuflihu zalimun. Kata Nabi Musa, sesungguhnya ia beroleh kejayaan oleh orang-orang yang zalim. Zalim di sini mana orang yang kafir seperti Fir'aun dan orang-orangnya. Baik, sambung lagi. Waqala, dan telah berkata ia. Fir'aun oleh Fir'aun. Ya ayyuhal malak. Wahai pembesar-pembesar. Ma tiada. Alim tu telah mengetahui aku. Lakum bagi kamu. Min ilah daripada Tuhan. Ghairi selainku. Fa'okid. Maka nyalakanlah oleh engkau. Li bagiku. Ya Haman, wahai Haman. Haman ini nama orang. Wahai Haman. Alatin atas tanah. Faja'al. Maka jadikanlah oleh engkau. Li bagiku. Sorha. Akan menara. La'alli, mudah-mudahan aku. At-tali'u, aku dapat melihat. Ila kepada. Ilahi Musa, Tuhan Musa. Wa inni, dan bahawasanya aku. La'azunnuhu, sungguh aku sangka akannya. Minal kazibin, daripada orang-orang yang berdusta. Semak semula. Wa qala Fir'aun, dan telah berkata ia oleh Fir'aun. Ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesar. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tidak aku mengetahui bagi kamu daripada Tuhan selainku. Ya, apa kata Fir'aun kepada pembesarnya? Aku tak mengetahui selama ini ada Tuhan selain aku. Bahasa dia macam itulah. Maknanya Musa mengajak kepada bertuhankan Allah, sedangkan Fir'aun sendiri Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Aku tak tahu pula ada Tuhan selain aku. Bahasa dia bahasa menyindir. Ya? Jadi Fir'aun kata apa? Fa'aukid li ya Haman alatin. Maka nyalakanlah oleh engkau bagiku, wahai Haman, atas tanah. Ni bahasa-bahasa macam ni kena bagi faham lah, baru faham. Ya?
Haman ni Perdana Menteri dia. Jadi ya si Firaun ni menyuruh Perdana Menterinya Haman pergi nyalakan api, ya, buat batu bata. Buat bata artinya dulu zaman Firaun ini juga mereka buat bata-bata, mereka bakar. Ada setengah kurun, dia buat batu-bata, dia pakai tanah liat, dia letak kat panas saja macam tu, dibekukan macam tu ya. Tapi tak berapa bagus. Yang bagus dibakar. Ya. Jadi zaman Firaun tu artinya dah ada buat batu-bata, ya, dibakar, ya, sebagaimana sekarang. Ya. Jadi apa tujuannya? Faj'al li sarha, maka jadikanlah oleh engkau bagiku akan satu menara. Maksudnya apa? Buatkan aku satu menara. Dia suruh Perdana Menterinya, ya, suruh orang bakar batu bata, buat satu menara yang paling tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Mudah-mudahan aku dapat melihat, ya, kepada Tuhan Musa. Jadi menara tu suruh buat tinggi-tinggi. Ya, dia nak tengok Tuhan Musa. Sebab Musa kata Allah di atas. Ya, Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi. Ya. Jadi bila Maha Tinggi tu mana di atas. Jadi pada pahaman Fir'aun ni, ya, nak tengok Tuhan Musa ni, kenalah buat menara tinggi-tinggi, ya, baru boleh tengok Tuhan Musa. Kononnya macam tu. Ya. Sebab itu, ya, ada penceramah-penceramah kata, ya, tapi jangan ikut, ya. Penceramah kata, dia kata zaman kalau nak tahu, ya, bangunan yang paling tinggi yang pernah dibina di dunia ini, ya, bukan sekarang, zaman Fir'aun. Dia buat menara 15 kilometer. Dia kata dia buat menara 15 kilometer. Dia kata mereka. Dia kata penceramah ini. Adakah benar cakap ceramah ni? Dasar mana yang diambil? Ya. Sebab itu orang awam ni jangan terus, ya, main percaya sahaja. Ya. Tengok ayat ni. Wa inni la'azunnuhu minal kazibin. Dan bahawasanya aku sangka akannya daripada orang-orang yang berdusta. Kata Fir'aun ujungnya, aku sangka, ya, si Musa ni temberang, ya. Dusta tu, ya. Aku rasa Musa ni, ya, cakap bohong, ya. Sebenarnya tak ada. Jadi artinya, ya, benda ni, menara ni tak dibuat. Faham tak? Menara ni tak dibuat. Ya, hanya sindiran saja. Kata-kata sindir. Perli. Haman, kau buatkan menara? Ya, aku nak tengok Tuhan Musa tu. Tapi aku tak percayalah. Dia ni dusta ya. Jadi tak dibuatlah. Itu perli je. Jadi ada penceramah cakap 15 km. Mana dia dapat? Keterangan tu tak ada satu tafsir pun menerangkan 15 km tinggi. 15 km berapa tingkat tu? 15 km punya tinggi tu. Ya. Jadi ini penceramah pun mengarut juga kadang. Ya. Tak ada sumber yang yang boleh dibawa atau diketengahkan. Pandai-pandai je. Ya. 15 km katanya bangunan tu. Ya. Sebenarnya tak ada tu perli je. Ya. Fir'aun cakap perli, cakap sindir. Ya. Sebenarnya tak buat pun. Ya. Itulah hakikatnya. Baik, ya, sampai situ dulu untuk Quran. Kita sambung pelajaran sorof, ya. Pelajaran sorof kita sampai bilangan berapa hari itu, cuba cek balik, ya. Kita nak buat semakan. Buka mic kejap. Mic belum buka. Buka mic. Mic boleh buka, ya. Tak dengar. Bilangan berapa tu? Nombor dia apa? Nombor dia kan ada nombor 4, 5, 6 ke?
Ingat tak ada nombor? Setiap kali saya hantar tu ada nombor. Ya, nombor ke berapa? Kalau 6 bab apa? Tasrif apa? Mudha'af bukan 6. Mudha'af bukan 6. Tak, mudha'af tu bukan 6. Mudha'af bukan 6. Dah dibuka ya kejap. Mudha'af nombor 7. Nombor 7. Nombor 7. Kalau buat latihan tu pun jangan lupa letak nombor ya. Sebab nanti keliru, dia ada wazan-wazan yang berlainan tapi bentuk macam sama tapi dia berlainan. Sebab itu buka Mac buka. Puan Zara tak buka Mac. Tak boleh. Tak boleh buka. Oh ya. Sini dah buka dah. Puan Zara sendiri kena buka sendiri. Kalau tak ada, kalau tak ada dengar dululah. Boleh dengar tak apa. Okey ya, nombor 7 ni tasrif mudha'af daripada bab fa'ala yaf'ulu, ya. Okey. Fa'ula ya, bukan fa'ala, fa'ula. Fa'ula pula. Fa'ala yaf'ulu, sorry. Fa'ala yaf'ulu. Ya, yang wazan yang saya bagi tu iaitu contoh marra, yamuru ya. Baik, kita teruskan dengan tamrin. Tamrin dia qassa ya. Qassa maknanya menceritakan, yang kita sebut satu kisah. Tersebutlah al-kisah. Itu bahasa Arab tu, ya. Qassa. Mudhari'nya apa? Qassa yakussu apa? Yakussu. Masdarnya apa? Qasson. Masdar yang dibagi ya, qasson. Amarnya kusso. Nahi la takusso. Isim fa'il qasson. Ya, qasson. Isim maf'ulnya maksusun. Okey, boleh tu. Maksusun. Makan? Makosun. Zaman? Makosun. Alat? Mikosun. Madi majhul? Kusso. Mudhari' majhul? Yukosu. Okey, cantik ya. Maknanya menceritakan. Yang kedua rodda, dia maknanya menolak. Okey, rodda mudhari'nya apa? Yaruddu. Masdar dia roddan. Masdar yang dibagi ya, roddan. Amar rudda. Nahi la tarudda. Isim fa'il raddun. Isim maf'ul mardudun. Ya. Makan maraddun. Zaman maraddun. Alat miraddun. Madi majhul rudda. Mudhari majhul yuraddu. Okey, nombor 3 dalla. Dengan makna menunjukkan. Dalil ya, menunjukkan. Dalla mudhari'nya yadullu. Masdar dia dalan atau dalalatan. Ya, amarnya dulla. Nahi la tadulla. Isim fa'il
Dalun. Isim maf'ul. Madlulun. Makan. Madalun zaman. Madalun alat. Midalun. Madi majhul. Dulla. Mudhari' majhul. Yudallu. Yudallu. Okey, nombor 4, syadda dengan makna mengikat, ya. Tadi ada perkataan apa? Kami teguhkan. Itulah kami teguhkan tu. Itu dia punya syadda, daripada syadda tu, ya. Teguhkan, ikat, ya. Baik, syadda mudhari'nya yasuddu. Masdar syaddan. Amar sudda. Nahi la tasudda. Isim fa'il syaddun. Isim maf'ul masdudun. Makan. Masaddun zaman. Masaddun alat. Misaddun madi majhul. Sudda mudhari' majhul. Yusaddu. Okey, yang akhir iaitu nombor 5. Khassa yang kita sebut selalu khusus. Khusus tertentu. Yang tertentu khusus. Khusus tu kita bahasa Arab, kita sebut bahasa Arab tu khusus, jadi madinya khassa. Khassa mudhari'nya yakhussu. Masdar dia khassan atau khususon. Khususon. Kalau wakaf khusus, Okey, kalau amar khussa. Nahi la takhussa. Isim fa'il khassun. Isim maf'ul mahsusun. Mahsusun. Makan mahassun zaman. Mahassun alat. Mihassun madi majhul. Khussa mudhari' majhul. Yukhassu. Yukhassu. Okey, saya nakkan makna. Makna mengikut wazan. Yang akhir sekali, menentukan. Kalau madi apa? Menentukan. Telah menentukan ia. Kalau mudhari' apa? Ia menentukan. Kalau masdar, ketentuan. Ketentuan. Kalau amar, tentukanlah oleh engkau. Tentukanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau tentukan. Jangan engkau tentukan. Kalau isim fa'il, yang menentukan. Yang menentukan. Kalau isim maf'ul, yang ditentukan. Ya, makan. Tempat menentukan. Zaman. Masa menentukan. Alat. Alat menentukan. Madi majhul. Telah ditentukan ia. Tak ia, jangan lupa. Telah ditentukan ia. Kalau mudhari' majhul, ia ditentukan. Tambah di je, ia ditentukan. Alhamdulillah, kita dah dapat buat latihan tasrif mudha'af. Ini nombor 7, ya.
Akan datang nombor 8. Dia tulis ya, nombor-nombor tu kena tulis sebab nanti kuatir celaru ya. Jadi letak nombor dia. Jadi akan datang nombor 8 tasrif ajwab. Apa nama ajwab ni? Ajwab ni dia punya fi'il, dia punya huruf muktalnya di tengah. Di tengah. Macam contoh yang saya akan bagi nanti perkataan taubat. Taubat ni daripada perkataan taba, ta alif ba. Ya. Ta alif ba. Jadi huruf muktal dia alif tengah tu. Ta alif ba. Jadi alif tu huruf muktal dia. Huruf awalnya ta, huruf sahih. Huruf akhirnya ba, sahih. Ya, itu yang mana taubat berasal daripada taba, taubat, ya. Taba tu telah bertaubat ia. Jadi latihan tamrin pun ada diletak ya, perkataan-perkataan ada 6 ya. Hari ini yang nombor 7 ni 5 latihan. Akan datang ini 6 latihan ya. Jadi boleh buat ikut contoh yang diberi. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim.